Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada adik-adik ke kelas Sains tahun 3 pada hari ini. Pada hari ini kita akan sambung untuk topik manusia bagi subtopik yang seterusnya. Sebelum cikgu mulakan penerangan berkenaan dengan apa yang kita akan belajar, cikgu menggalakkan adik-adik untuk menyediakan pensel dan kertas untuk membuat catatan apabila cikgu memberikan penerangan. Jadi dalam buku teks sains adik-adik, adik-adik boleh buka pada muka surat 40. Pada muka surat ini menunjukkan gambar rajah berkaitan dengan kelas makanan. Jadi apa itu kelas makanan? Kelas makanan. Makanan boleh dikelaskan kepada 7 kumpulan, iaitu karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, pelawas dan air. Kita tengok kepada contoh makanan kelas karbohidrat. Untuk karbohidrat, contoh makanan adalah seperti roti, nasi, gandum dan sebagainya. Untuk karbohidrat ini adalah terdiri daripada makanan yang berasaskan tumbuh-tumbuhan. Boleh? Okey, kita pergi kepada kelas makanan yang seterusnya adalah protein. Makanan kelas protein kebiasaannya terdiri daripada makanan berasaskan haiwan. Contoh protein adalah seperti ikan, daging lembu, daging ayam, daging kambing dan sebagainya. Kelas makanan yang ketiga adalah lemak. Contohnya seperti minyak masak dan keju. Kelas makanan yang keempat pula adalah mineral, iaitu contohnya seperti ikan bilis dan garam. Jadi kenapa ikan bilis tergolong dalam kelas makanan mineral? Kerana kita tahu ikan bilis adalah ikan yang hidup di dalam laut dalam. Jadi dalam laut, air laut mengandungi mineral. Jadi disebabkan ikan ini berasal daripada laut, apabila ikan ini disediakan, rasa masin pada ikan tu, mineral daripada laut, masih ada pada ikan bilis. Jadi sebab itulah ikan bilis termasuk dalam kelas makanan mineral. Seterusnya, kelas makanan vitamin. Contohnya adalah daripada buah-buahan seperti anggur, pisang, kiwi, apple, blueberry, strawberry dan sebagainya. Untuk kelas makanan pelawas pula, contohnya adalah makanan yang berasas daripada tumbuh-tumbuhan hijau kebanyakannya. Contohnya seperti bunga kubis, sawi, kangkung, timun dan sebagainya. Kemudian untuk kelas makanan air pula adalah pelbagai jenis air minuman. Contohnya seperti air mineral, air oren, air sirap dan sebagainya. Boleh? Yang penting asasnya adalah air. Seterusnya, aktiviti RIA, kelaskan makanan. Jadi alat dan bahan yang diperlukan adalah kertas mahjong, kertas A4, pen penanda dan 7 gambar hidangan makanan. Caranya senang sahaja. Ini aktiviti berkumpulan, tapi kalau nak buat secara individu pun boleh. Kita baca dulu langkah-langkah. Langkah pertama, setiap kumpulan akan menerima 1 gambar hidangan makanan.
Langkah kedua, kenal pasti makanan bagi setiap kelas makanan daripada gambar hidangan. Langkah ketiga, bina peta pokok pengelasan makanan di atas kertas mahjong. Langkah keempat, pamerkan hasil kerja di dalam kelas. Jadi, aktiviti ni adik-adik boleh juga buat di rumah. Okey. Pertama sekali, adik-adik kena dapatkan gambar hidangan makanan. Okey, kalau nak buat contoh, katakan kita ada hidangan makanan, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh satu gambar hidangan makanan yang mana dalam satu hidangan ini mengandungi beberapa kelas makanan. Okey. Kenapa? Sebab kita tengok apakah makanan yang ada pada hidangan ini. Ya, kita dapat lihat ada nasi, ada sambal, kan? Ada kacang, ada ikan bilis, ada telur, ada ayam dan ada sayur-sayuran iaitu timun. Okey. Jadi daripada satu gambar hidangan makanan ni, adik-adik kelaskan setiap jenis makanan mengikut kelas makanan yang betul. Sebagai contoh, nasi. Nasi adalah tergolong dalam kelas makanan karbohidrat. Manakala telur adalah dalam kelas makanan protein. Kemudian ikan bilis dan sambal. Okey, ikan bilis dulu. Okey, jadi ikan bilis terdiri dalam kelas makanan mineral. Kan? Kemudian sambal ni, sambal tumis ni terdiri dalam kelas makanan lemak, kan? Sebab ada minyak. Seterusnya ayam. Ayam goreng ni terdiri dalam kelas makanan protein. Dan kacang adalah terdiri dalam kelas makanan apa? Cuba adik-adik teka. Okey, boleh. Kemudian timun. Okey, ini sayur timun ni terdiri dalam kelas makanan pelawas, kan? Ada tak sumber vitamin dalam ni? Ada, okey. Jadi kacang ni adalah terdiri dalam kelas makanan vitamin. Okey. Jadi ini adalah contoh satu hidangan makanan. Kemudian kita tengok contoh yang lain pula. Okey, ini adalah nasi ayam. Okey, gambar nasi ayam. Jadi adik-adik kena tentukan bagi hidangan ini apakah kelas makanan yang ada bagi setiap jenis makanan dalam hidangan nasi ayam. Okey. Kita pergi kepada slide. Okey. Langkah ketiga, bina peta pokok pengelasan makanan di atas kertas mahjong. Keempat, pamerkan hasil kerja di dalam kelas. Jadi adik-adik boleh buat peta pokok. Boleh tengok contoh yang dia dah buat ni. Okey. Ada kelas makanan. Pecahkan kepada 7 kumpulan kelas makanan. Karbohidrat, protein, lemak, mineral, pelawas dan sebagainya. Yang mana adalah dalam hidangan makanan. Dan adik-adik senaraikan jenis makanan mengikut kelas makanan yang betul. Kan? Boleh buat. Kalau tak berpandukan hidangan makanan pun boleh. Adik-adik cuma senaraikan sahaja. Buat peta pokok kelas makanan. Contoh Okay, contoh. Kita buat peta pokok. Okay, kita buat peta pokok.
Kita buat manual je lah. Okay, kita buat terpokok ada tajuk dulu. Okay. Okay, ada tajuk di sini. Tajuk dia adalah apa ni? Kelas makanan. Kenapa tak ada tulisan? Okay. Tajuk dia kelas makanan. Okay. Kan? Kemudian kelas makanan kita belajar ada 7. Jadi buat 7 kotak pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, susun kotak-kotak ni. Oh, sekejap. Okay. Empat, 5, 6, 7. Okay. Kita susun lah. Elok-elok. Susun elok-elok. Okay. Okay, pertama adalah kelas makanan. Karbohidrat. Kedua, kelas makanan protein. Tiga, kelas makanan lemak. Kan? Keempat, kelas makanan mineral. Kelima, kelas makanan vitamin. Vitamin. Keenam, kelas makanan pelawas. Okay, pelawas. Dan ketujuh adalah kelas makanan air. Air. Okay. Kemudian kita buat macam peta pokok lah. Susun elok-elok kotak tu lukis. Okay. Kemudian buat dia punya garis-garis tu. Buat garis. Kan? Okay, buat lagi garis. Okay.
Alright. Nampak tak garis tu? Tebalkanlah garis ni. Ya. Yeah. Begitu. Okey. Okey. Sekejap ambil masa nak buat ni. Alright. Kemudian, bila kita dah kelaskan makanan mengikut kelas 7 kelas makanan, adik-adik boleh buat contoh dia. Contoh untuk kelas makanan karbohidrat. Apakah contoh makanan? Okey, contohnya nasi. Kedua, roti. Kemudian, gandum dan sebagainya lah. Boleh. Kemudian, senaraikan seberapa banyak yang adik-adik boleh buat. Dan kita tengoklah, kan? Betul atau macam mana. Boleh? Ini contoh. Untuk kelas makanan protein, lemak, mineral, vitamin, pelawas dan air pun sama juga. Okey, buat contoh makanan bagi setiap kelas makanan. Kita pergi kepada slide. Okey, pentingnya makanan saya. Aisyah melawat Rani yang sakit di hospital. Jadi gambar situasi ni menunjukkan seorang budak perempuan yang dalam keadaan sakit, dia tak sihat. Jadi kita tengok perbualan di antara mereka. Rani, saya ada bawa bubur nasi untuk kamu. Marilah makan. Saya tak naklah, saya tak berselera. Badan saya lemah dan tak bertenaga. Janganlah begitu. Kamu perlu makan untuk sihat semula. Bagaimanakah saya boleh sihat semula? Rani, cuba tengok bubur ini. Jadi, dia kata, bubur nasi ini ada udang, ayam, ikan bilis, sayur, air dan sedikit minyak. Sedap tau. Okey, jadi, makanan yang disediakan oleh kawan Rani ni sebenarnya mengandungi pelbagai jenis kelas makanan. Okey? Jadi, kenapa kita kena makan makanan yang mengandungi pelbagai kelas makanan? Sebab setiap makanan mempunyai kepentingannya kepada tubuh badan agar kita sentiasa kekal sihat. Jadi, apa kepentingan makanan kepada tubuh badan kita? Jadi, kita pecahkan kepada 7 kepentingan makanan mengikut kelas makanan. Untuk protein. Kenapa kita kena mengambil makanan yang mengandungi protein? Kerana protein penting untuk tumbesaran. Untuk makanan dari jenis karbohidrat pula adalah penting kerana karbohidrat memberi tenaga kepada kita. Dan kenapa kita kena ambil vitamin? Vitamin penting untuk menjaga kesihatan. Okey, kemudian mineral, kepentingan dia untuk menjaga kesihatan juga. Seterusnya lemak, kepentingan dia untuk memanaskan badan. Kemudian air, kepentingannya untuk mengawal suhu badan. Dan kepentingan kelas makanan pelawas adalah untuk mencegah sembelit. Apa itu sembelit? Sembelit ini adalah keadaan di mana seseorang itu sukar untuk membuang air besar. Okey, jadi untuk memudahkan seseorang membuang air besar,
orang itu hendaklah mengambil makanan yang mengandungi pelawas supaya dapat mencegah sembelit. Okay, jadi bagaimanakah bubur tersebut boleh membantu rani sihat? Cuba kamu jelaskan. Okay, jadi sekarang ni rani tu tak sihat. Okay, jadi macam mana bubur tu, apa kelas makanan yang terdapat dalam bubur yang membantu rani untuk sihat? Pertama, ada nasi kan. Nasi tujuan dia untuk memberi rani tenaga kan. Kerana rani dia rasa dia tak larat kan dia kata. Dia kata badan saya lemah dan tak bertenaga. Jadi untuk mendapatkan tenaga, rani hendaklah makan makanan yang mengandungi karbohidrat. Jadi nasi. Kemudian untuk rani lebih rasa sihat, okay, dia hendaklah makan makanan yang mengandungi sayur. Jadi dalam bubur yang disediakan oleh kawan dia mengandungi sayur-sayuran kan. Ni nampak tak warna hijau ni? Itu sayur. Tujuan dia untuk menjaga kesihatan. Kerana sayur kita tahu mengandungi mineral. Okay? Yang penting untuk mendapatkan badan yang sihat. Kemudian kita lihat kepada topik makanan seimbang. Bagaimanakah kita boleh memastikan makanan yang kita makan seimbang? Kita boleh memastikan makanan yang dimakan adalah seimbang dengan mengikut saranan piramid makanan Malaysia. Jadi piramid makanan Malaysia ini adalah saranan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia supaya kita makan sesuatu hidangan mengikut kuantiti yang diperlukan oleh badan kita sahaja, supaya kita tidak makan makanan tersebut secara berlebihan. Kan? Jadi untuk kategori, jadi dalam piramid makanan Malaysia mengandungi 4 aras. Aras pertama di bawah sekali, kemudian ada aras kedua, aras ketiga dan aras keempat. Untuk aras pertama, kuantiti yang perlu diambil adalah mesti makan secukupnya. Okey, untuk aras kedua mesti kena makan banyak. Aras ketiga, makanan tersebut hendaklah dimakan dalam kuantiti sederhana. Dan untuk aras keempat, makanan yang berkenaan diambil dalam kuantiti makan sedikit sahaja. Alright. Jadi, apakah contoh makanan yang berada di aras 1, makan secukupnya? Contohnya adalah seperti nasi, mi, bijirin, produk bijirin dan ubi-ubian. Maknanya untuk aras 1 ni kebanyakannya adalah makanan yang berasas dari kelas makanan karbohidrat. Okey, untuk aras 2 pula, kategori makan banyak. Contohnya kena makan banyak adalah seperti buah-buahan dan sayuran. Untuk aras 3 pula, makan sederhana, contohnya adalah makanan yang berasas daripada kelas makanan protein. Okey, contohnya kita kena makan dalam kuantiti sederhana seperti ikan, ayam, daging, kekacang, susu dan produk tenusu. Okey. Kemudian untuk aras 4 adalah makanan yang perlu dimakan dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Kena makan sedikit. Contohnya adalah lemak, minyak, garam dan gula. Jadi, contoh makanan seperti ini mesti makan dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Kita lihat contoh hidangan makanan yang ditunjukkan dalam gambar ini. Okey. Jadi, adakah makanan ini makanan seimbang? Untuk menentukan makanan itu seimbang, mestilah dalam satu hidangan mengandungi beberapa kelas makanan. Okey. Jadi di sini kita ada ikan, nasi, buah tembikai, sayur-sayuran dan tempe. Okey, jadi daripada jenis makanan yang ada dalam pinggan ni,
hidangan ini mengandungi karbohidrat, protein, pelawas, apa ni, vitamin dan sedikit minyak kan. Pada ikan goreng ni kan ada minyak, ada lemak kan. Minyak tu lemak dan ada juga vitamin ataupun pelawas lah. Kalau buah-buahan biasanya vitamin. Dan pada buah tembikai juga ada air kan. Jadi ini adalah contoh makanan seimbang kerana mengandungi banyak kelas makanan. Boleh? Jadi makanan seimbang ialah makanan yang mengandungi semua kelas makanan dalam jumlah yang mencukupi. Berdasarkan piramid makanan Malaysia, cuba kamu rancang satu hidangan makanan seimbang dan terangkan tentangnya. Jadi sebenarnya untuk pengambilan makanan seimbang, kuantiti makanan adalah mengikut dan bergantung kepada jantina seseorang, umur, saiz badan, persekitaran, tahap kesihatan dan aktiviti fizikalnya. Okey, kita lihat kepada aktiviti ria poster piramid makanan. Poster piramid makanan. Alat dan bahan yang diperlukan, kad manila, pen penanda, gunting dan gam. Dan juga kita perlukan katalog pasaraya. Katalog pasaraya ni, okey, senang je nak dapat kan. Free sahaja, boleh pergi pasaraya, boleh ambil je. Ataupun ada sesetengah tempat, ada runner yang akan hantar. Dia akan baling kan katalog pasaraya ke setiap rumah. Jadi boleh gunakan. Langkah pertama, adik-adik boleh buat aktiviti ni. Lakarkan bentuk piramid pada kad manila. Kedua, guntingkan gambar makanan daripada katalog mengikut aras piramid makanan yang dipilih oleh setiap ahli. Kemudian tampal. Ketiga, rancang satu hidangan makanan yang boleh dihasilkan berdasarkan kandungan piramid makanan tersebut. Keempat, persembahkan hasil kerja kumpulan di hadapan kelas. Jadi, senang je. Dalam katalog makanan ni ada pelbagai jenis makanan kan. Jadi contoh, kita ambil gambar ikan, letakkan pada aras yang betul lah. Ikan aras kedua. Kan? Kemudian ada pula gambar lobak kan. Lobak merah. Lobak merah adalah pada aras berapa? Oh, sorry. Untuk ikan dalam piramid makanan berada pada aras 3. Untuk lobak merah, sawi kan, berada pada aras 2. Dan begitulah seterusnya. Okey, letakkan jenis makanan mengikut aras yang betul. Okey. Kemudian daripada kandungan piramid makanan tersebut, adik-adik cuba rancang satu hidangan makanan yang mengandungi kesemua kelas makanan kan. Dan kenapa adik-adik mencadangkan hidangan tersebut? Okey, seterusnya, apa akan berlaku sekiranya kita mengambil makanan yang tidak seimbang? Okey, tabiat yang pertama, sedapnya ayam goreng ini, budak-budak kata. Dia makan terlalu banyak makanan mengandungi protein dan lemak. Apa akan berlaku? Kesan dia, badan saya dah gemuk. Boleh jadi gemuk kan? Okey, kemudian tabiat makan makanan yang manis dalam kuantiti yang banyak. Manisnya aiskrim ini. Apa akan berlaku? Kesan dia boleh menyebabkan kerosakan gigi. Kemudian, tabiat makan tak suka makan sayur. Kan? Tak makan sayur. Apa akan berlaku? Dia kata, susahnya nak buang air besar. Maknanya, sayur ni penting untuk melawaskan pembuangan air besar. Bila tak makan sayur, susah nak buang air besar. Jadi, apakah kesan sekiranya mereka sentiasa mengamalkan tabiat makan makanan yang tidak seimbang seperti di atas? Maknanya akan boleh menjejaskan kesihatan. Jadi, makan makanan yang tidak seimbang boleh menyebabkan masalah kesihatan. Oleh sebab itu, kita perlu merancang makanan yang kita makan supaya seimbang mengikut saranan piramid makanan Malaysia.
Okey, kemudian aktiviti RIA, risalah kesihatan, alat dan bahan kertas A4 dan alat tulis. Okey, jadi ini adalah seperti risalah kesihatan lah kan. Okey, pertama sekali dapatkan maklumat daripada pelbagai sumber tentang jenis makanan yang perlu dielakkan oleh seseorang yang mengalami obesiti. Jadi hasilkan risalah kesihatan mengikut kreativiti kamu untuk menyampaikan maklumat yang diperoleh dan persembahkan risalah kesihatan yang dihasilkan kepada kawan-kawan dalam kelas. Jadi contoh yang dia dah buat ni macam ni lah. Kan ada gambar obesiti. Apa itu obesiti? Diterangkan secara ringkas dan cara atasi obesiti. Kena makan makanan seimbang, kena bersenam, okey, dan sebagainya lah. Soalan, sekiranya kamu seorang doktor, apakah yang boleh kamu nasihatkan kepada pesakit yang mengalami masalah obesiti tentang amalan pemakanannya? Okey, kalau kita doktor, kita nak nasihatkan orang yang mengalami masalah obesiti. Obesiti ni masalah kegemukan. Apa kita nak nasihat kepada orang tersebut? Pertama sekali, kita nasihatkannya memakan makanan yang seimbang. Boleh? Mengikut piramid makanan Malaysia kan. Okey. Kemudian yang kedua, hendaklah bersenam. Betul tak? Bersenam. Okey. Kemudian yang ketiga, ada lagi tak? Kalau ada boleh boleh nyatakanlah kan. Okey. Cikgu rasa setakat itu dulu untuk kelas kita pada video kali ini. Okey. Untuk topik yang seterusnya, kita akan belajar berkenaan dengan proses pencernaan. Jadi, untuk proses pencernaan ini, cikgu akan terangkan dalam video yang seterusnya. Okey, baik. Jadi, sebelum cikgu akhiri kelas kita pada kali ini, cikgu harap adik-adik dapat memahami apa yang telah cikgu terangkan berkaitan dengan kelas makanan. Okey, kalau adik-adik rasa tak faham, adik-adik boleh ulang video ni sampailah adik-adik faham. Kalau tak faham juga, adik-adik boleh nyatakan persoalan di ruangan komen. Cikgu akan reply. Cikgu akan cuba untuk reply pertanyaan adik-adik. Okey, yang berkaitan dengan kelas kita. Sebelum cikgu tutup kelas kita, cikgu nak minta adik-adik untuk like video ini, share dan subscribe YouTube channel cikgu supaya adik-adik tidak akan terlepas video pengajaran cikgu yang seterusnya. Dan cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.